Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bersua lagi pada petang ini untuk meneruskan PDPR kita, insya-Allah. Sebelum cikgu meneruskan, kita sama-sama membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Alhamdulillah, cikgu meneruskan pembelajaran pada petang ini di dalam perkara tafsir Al-Quran yang bertajuk Keluarga Sakinah. Sebelum cikgu meneruskan, apa itu keluarga sakinah? Okay, anak-anak, cikgu terangkan di sini, keluarga sakinah ialah keluarga yang bahagia, yang dibina atas dasar kasih sayang dan juga dibina atas dasar keimanan kepada Allah Ta'ala. Satu keluarga, di dalam keluarga itu ada ibu, ada ayah dan anak-anak berkasih sayang antara satu sama lain, berlandaskan keimanan kepada Allah, berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang dinamakan keluarga sakinah. Okey, cikgu teruskan. Okey. Di dalam tafsir Al-Quran ayat 21 surah Ar-Rum, cikgu akan bacakan di sini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang bermaksud, dan di antara tanda-tandanya yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya, bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Okey, itu tafsir Al-Quran yang cikgu bacakan daripada surah Ar-Rum ayat 21 ya anak-anak. Okey, kita tengok setiap satu makna-maknanya. Okey, ni cikgu lah. Bainakum, di antara kamu, mawaddah, perasaan kasih sayang, warahmah, dan belas kasihan. Inna fi zalika, sesungguhnya yang demikian itu, la ayat, mengandungi keterangan-keterangan, liqaumin yatafakkarun, bagi orang yang berfikir. Okey, sebelahnya ni yang cikgu bagi tak tersusun tu anak-anak. Okey. Ini wa min ayatihi, dan di antara tanda-tandanya, an khalaqa, bahawa ia menciptakan, lakum, untuk kamu, min anfusikum, dari jenis kamu sendiri, azwaja, isteri-isteri, litaskunu ilaiha, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, wa ja'ala, dan dijadikan. Okay, kita tengok seterusnya. Bainakum,
Bainakum ni cikgu dah anukan tadi bainakum mawaddah warahmah. Okey. Kita pergi slot yang seterusnya. Okey. Tengok slot yang seterusnya. Di dalam tafsir ayat surah Ar-Rum ayat 21. Okey, apa menerangkan tentang apa? Ya ini antara tanda keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ialah Allah Ta'ala menjadikan pasangan untuk manusia dari jenis makhluk yang sama. Dari jenis makhluk yang sama, iaitu manusia itu sendiri sama ada dari jenis lelaki dan wanita. Ya, iaitu manusia yang Allah ciptakan terdiri daripada lelaki dan wanita. Perbezaan lelaki di sini, perbezaan lelaki dan wanita merupakan perbezaan yang melengkapi antara satu dengan yang lain. Umpamanya, perbezaan ini antara siang dan malam. Macam itulah. Antara lelaki dan perempuan, perbezaannya sama dengan siang dan malam. Siang untuk bekerja dan berusaha, malam untuk berehat dan mencari ketenangan. Kedua-duanya amat diperlukan dalam kehidupan. Samalah kita yang Allah ciptakan lelaki dan perempuan. Apabila menjadi pasangan suami isteri, pasangan suami isteri apabila dah berumah tangga sentiasa memerlukan antara satu sama lain. Begitu juga lelaki dengan sifat kelakiannya amat diperlukan oleh wanita. Manakala wanita dengan kelembutannya amat diperlukan oleh lelaki. Okey. Ini yang pertama. Kita tengok yang kedua. Bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala ialah fitrah, berkasih sayang dan kecenderungan perasaan antara kaum lelaki dan kaum perempuan apabila di alam rumah tangga, di dalam keluarga. Lelaki dan perempuan, iaitu pasangan suami isteri, sentiasa melahirkan kasih sayang yang berlandaskan Islam, yang berlandaskan keimanan kepada Allah. Itulah keluarga sakinah. Di mana di dalam keluarga seorang isteri mempunyai kelembutan yang amat diperlukan oleh seorang suami. Dengan itu timbullah rasa tenang, rasa tenteram serta suburlah rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan isteri. Bila di dalam satu keluarga, apabila suami isteri sentiasa saling menghormati, sentiasa berkasih sayang, sentiasa menjaga perasaan, insya-Allah itulah keluarga sakinah, keluarga yang diredai oleh Allah. Cikgu teruskan. Sebab Islam mensyariatkan pernikahan. Kenapa Islam mensyariatkan pernikahan? Fitrah manusia dapat diraih dan dipelihara dengan baik yang berlandaskan hukum syara', bahawa pada penciptaan kaum lelaki dan kaum wanita serta fitrah berkasih sayang dan kecenderungan perasaan antara mereka merupakan bukti kebesaran Allah yang Maha Esa. Manusia menggunakan akal, fikirannya untuk mengambil iktibar dan menambah keimanan. Sebab tu Allah menciptakan setiap manusia ni akal untuk berfikir. Sebelum kita melakukan sesuatu perkara, kita menggunakan akal dulu. Kalau keputusan kita itu baik, kita teruskan. Kalau keputusan kita itu mendatangkan kemudaratan, kita ketepikan. Kita buat perkara yang boleh mendatangkan kebaikan. Cikgu teruskan lagi ya anak-anak. Di sini macam mana untuk membina kehidupan berkasih sayang. Institusi keluarga akan menikmati keharmonian, ketenteraman dan kedamaian sekiranya
setiap individu hidup di dalam keluarga tu sentiasa berkasih sayang. Okey, antara suami ataupun isteri tu, antara dua tu mesti menimbulkan perasaan berkasih sayang. Selain itu, sentiasa saling menghormati, bertolak ansur dan sentiasa melaksanakan tanggungjawab sebagaimana yang dikehendaki oleh syarak. Okey anak-anak, kehidupan berkasih sayang yang yang dibina sesebuah keluarga untuk membina keluarga sakinah mesti ada berkasih sayang, mesti ada saling hormat menghormati, mesti ada bertolak ansur dan juga mesti ada sikap bertanggungjawab kepada setiap pasangan kita dan juga tanggungjawab kita anak-anak. Itu cara untuk membina kehidupan berkasih sayang. Okey. Cikgu bacakan yang dalam kitab ni. Sebagaimana maksud firman Allah dalam suratul I'raf ayat 96 yang bermaksud, sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu pengurniaan yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi. Itu kesannya ya anak-anak. Kalau sesebuah keluarga yang dibina berlandaskan kasih sayang dan keimanan kepada Allah Ta'ala, insya-Allah Allah akan melimpah ruahkan keberkatan daripada langit dan bumi. Okey, ini yang cikgu baca di dalam firman Allah Ta'ala di dalam suratul A'raf ayat 96 anak-anak. Okey. Okey, daripada penerangan yang cikgu terangkan tadi, dapatlah kita pengajaran. Okey, pengajaran ayat daripada surah Ar-Rum ayat 21 tadi. Ayat 21, pengajaran yang kita dapat. Yang pertama, Allah Ta'ala menghendaki setiap manusia hidup berkasih sayang. Mesti berkasih sayang antara satu sama lain di dalam sesebuah keluarga. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi Allah menghendaki setiap manusia tu hidup berkasih sayang. Okey, yang kedua, keluarga yang sakinah sentiasa dalam naungan rahmat Allah Ta'ala. Okey, cikgu dah terangkan tadi macam mana nak membina keluarga yang sakinah. Itu yang cikgu terangkan tadi, mestilah sentiasa berkasih sayang, saling menghormati, bertolak ansur dan bertanggungjawab. Okey, yang ketiga, Allah Ta'ala menjadikan lelaki dan wanita untuk berkasih sayang. Allah Ta'ala menjadikan kaum lelaki dan wanita untuk berkasih sayang dalam kerangka yang dibenarkan syarak. Dalam sesebuah keluarga. Okey, yang keempat, Allah Ta'ala menghendaki manusia sentiasa menginsafi diri dan mensyukuri nikmat Allah, nikmat ilahi. Allah Ta'ala menghendaki manusia merenung dan memikirkan kejadian penciptaan yang dicipta oleh Allah supaya kita dapat menginsafi diri kita dan dapat mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan. Banyak nikmat Allah yang diberikan oleh kita di sekeliling kita. Banyak nikmat-nikmat Allah yang perlu kita syukur. Macam mana cara kita nak bersyukur? Kita ucap Alhamdulillah. Selain ucap Alhamdulillah, kita buat perkara yang disuruh oleh Allah. Okey anak-anak, pengajaran yang terakhir di sini ialah sentiasa mengamalkan doa untuk keluarga. Sentiasa mengamalkan doa, memohon agar keluarga dan zuriat keturunan menjadi penyejuk hati dan penenang fikiran dalam kehidupan. Kalau kita tak tahu doa dalam bahasa Arab, kita sebut je. Kita baca je doa dalam bahasa Melayu. Allah ni Maha mendengar. Allah Maha menerima doa hamba-Nya. Yang penting kita berdoa dengan seikhlas hati kita dan kita laksanakan apa yang kita doa itu. Okey anak-anak. Jadi, setakat ini sajalah penerangan cikgu. InsyaAllah, cikgu harap semua fahamlah penerangan saya ini.
Okey, insya-Allah nanti kita akan berjumpa lagi di lain masa. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi